Jadi mana kata hasad itu penyakit hati yang amat membahaya. Tidak ada ubat bagi penyakit hati selain daripada ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Macam sombong, ada ubat untuk penyakit sombong. 3 ubat penyakit sombong. Pertama, ziarah orang sakit tenat. Ziarah orang sakit tenat, kita tengok kan, kesian dia tengok dia. Kita tengok dia pakai oksigen kan ke hospital. Ya Allah, Allah. Ya. Tapi janganlah sesaja pergi hospital. Ada sesiapa yang tenat ini, jangan tu lah pula. Mana kalau kita dengar dia yang tenat, kita pergilah ziarah. Itulah maksud dia kan. Ya, yang tenat kita ziarah. Pertama, kita ziarah orang sakit tenat. Kita akan sedar, aku besok macam mana lah. Ya Allah, janganlah sakit macam ni. Ya Allah, mati terus. Ya Allah, jangan susahkan aku. Ya Allah, aku tak tahan. Ya Allah, saya tengok seksa sangat. Kedua, ziarah orang meninggal pun boleh buang penyakit sombong. Orang yang selalu ziarah orang meninggal, dia akan sedar tau. Ya Allah, aku besok macam mana. Ya Allah, ramainya orang tengok dia. Dia ni siapa? Dia ni dulu pengusi usaha suci. Contoh kan, ramainya orang tengok dia. Ya Allah, siapa-siapa orang tak tahu. 3 bas datang, naik bas datang nak ziarah jenazah aja. Malaikat Jibril beritahu dekat Nabi, maknanya pesanan untuk kita lah. Malaikat Jibril kata apa? Nabi kata, hiduplah suka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Dan kita akan mati. Yang keduanya, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Sayanglah sesiapa pun. Sayang isteri, sayang suami, sampai masa kita akan berpisah dengannya. Ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, perbuatlah sesuka hati kamu, dan sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan begitu juga disebut kemuliaan seseorang muslim itu terletak kepada bangunnya di waktu malam untuk beribadah pada Allah, dan keperkasaan seorang mukmin. Keperkasaan, kuat tak kuatnya seorang mukmin itu adalah terletak kepada ketidakbergantungannya kepada makhluk yang lain. Jadi itu dah dipesan, hiduplah sekali kamu sampai masanya kita akan mati. Orang Malaysia ni kajian dah dibuat, kebanyakan rakyat Malaysia umur 60 tahun. Purata lah, majoritinya 60 tahun. 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Kalau 100 tahun dah boleh naik tugu dah, manusia tertua dekat taman perumahan tu kan. Jadi susahlah kita cita-cita panjang sangat. Tu sebabnya kalau orang tu, kalau kita bekerja tu kan, sebenarnya sebab Nabi sayang kita. Sebab Nabi sayang kita lah Nabi minta, umat aku ni jangan bagi umur panjang-panjang. Sebab apa? Supaya kita beli bajet. Tu yang umur 50 dah mula jinak-jinak ke surau ke masjid kan. Umur 60 dia datang masjid wilayah. Tapi ni alhamdulillah dah ramai umur muda datang. Makna kesedarannya lebih awal lah. Kadang kesedarannya datang waktu penceramah-penceramah tertentu saja. Ni bukan nak cakap contoh. Saya tak cakap saya, cakap saya. Tempat lain penceramah siapa buat muka tak datang. Kan malam ni muka yang tak nak datang pun ada datang. Tahniah diucapkan, selamat datang diucapkan ke masjid wilayah ya. Dia tu tak salah. Dan kemudiannya dalam ayat ni kata, takutlah pada Allah, sungguhnya Allah mengetahui apa kamu kerjakan, apa kita buat. Dalam kita tengok apa kita usahakan untuk hari esok. Sebab dunia ni bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia ni mengibarat tempat persinggahan sementara. Kalau kita pergilah, kalau kita tengok dari digambarkan oleh Imam Al-Ghazali macam mana perjalanan kita ni kalau dengan dunia ni macam satu pulau. Naik kapal, berhenti dekat satu pulau. Kat satu pulau, nakhoda kapal dah pesan kita turun sekejap aja. Jadi tolong kumpulkan bekalan untuk teruskan perjalanan. Dia ada 3 golongan masa tu. Golongan yang pertama, dia turun, dia tak buat apa dah. Dia kutip semua bekalan. Dia tak kisah situ tempat orangnya cantik-cantik, makanan sedap-sedap kan. Dia tak peduli, dia kumpul je sebab dia tahu ni orang yang paling beruntung sekali. Kedua, orang yang bernasib baik. Orang bernasib baik je lah.
Dia layan, cantiknya, sedapnya, dia makan, dia leka. Tapi dia teringat, tiba-tiba teringat, tak lama lagi nak bergerak ni, takkan kita tak collect apa-apa lagi ni, takkan kita tak kumpul apa-apa. Last minute dia kumpul juga. Tu yang kata dah usia emas, kadang dah tua baru dia pergi masjid. Kan? Tapi tak usah malu, dah tua pergi masjid, jangan malu. Paling tidak sampai kita ke masjid. Ada orang sampai tua pergi kelab dandut. Saya pernah pergi dulu, sebab saya bekerja. Saya join dengan puak puasa, serbu dekat kelab dandut tu. Masa masuk tu memang tak boleh tahan. Bunyi dia bingit betul, bingit. Saya kata macam mana kalau tak tahan nak bercakap pun menjerit ni. Tapi ada satu pakcik ni, dia boleh peluk speaker tu. Punya toruk mabuk tu kan, dia peluk speaker tu. Dia bayang dengan perempuan ke apa tak tahulah. Dia dah atas apa dia minum kan. Jadi macam itulah keadaan dia. Jadi kita ni sebenarnya atas dunia ni sementara. Macam kita naik kereta, berhenti dekat R&R. Kan R&R sekarang ni banyak yang renovate, buat bagi cantik kan. Tak pernah lagi orang berhenti kat cantik tu tempat ni, aku nak buat rumah kat sini. Tak ada siapa pun berniat nak buat rumah kat R&R tu. Semua berhenti lepas ke hajat masing-masing. Kan, sama ada buang air buang air kecil, buang air besar, minum ataupun beli bekalan sikit, jalan, atau isi minyak, jalan. Yang naik bas ekspres lagi pula, dia pernah fobia kan, turun dia naik bas lain. Contoh kan, jalan kan, itu memang tak turun dah tu. Ada orang macam tu. Apa salah lain buat jalannya ni kan, dia patut pergi Ipoh dah sampai Perlis. Dia ikut jalan lain kan. Contohlah. Jadi tempat dengan sementara. Tadi orang yang beruntung tadi. Yang kedua tadi orang yang last minute yang bernasib baik. Dan ketiga orang yang paling rugi sekali. Yang paling rugi sekali, dia leka dengan pulau tu, dia leka dengan makanan, dia leka dengan kecantikan. Tiba-tiba terdengar bunyi semboyan. Kapal ni nak berjalan dah. Dah gerak dah. Itulah manusia paling rugi sekali. Jadi kita ni alhamdulillah. Dan alhamdulillah maknanya antara yang beruntung lah. Sesungguhnya malaikat langit, bumi, siang dan malam pada hari kiamat mereka sebagai saksi atas apa dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, taat atau maksiat. Bahkan seluruh anggota badan akan mempersaksikannya. Bumi memberi kesaksian bagi orang mukmin dan zahid. Mukmin dan zahid ni maksudnya mengutamakan akhirat daripada dunia. Seraya berkata, dia telah bersolat, berpuasa, berhaji dan berjihad di atasku, maka legalah orang mukmin dan zahid itu. Dia memberikan juga kesaksian atas orang kafir dan orang derhaka sambil berkata, di atasku dia telah musyrik, berzina, minum arak dan makan haram. Bumi itu akan membantah pengelakannya ketika dihisap. Kita ni kadang kita mungkin tak musyrik, mungkin tak musyrik, kita mungkin tak berzina, kita mungkin tak minum arak, kita mungkin tak makan benda-benda haram, tapi ada satu benda yang paling susah nak buang dalam hati kita ni. Tahu tak apa? Sangka buruk. Mestinya ayat mesti tu macam confirm kan. Macam mana nak buang tu? Benda dah ada built in, dah ada kat dalam. Aku rasa dia tak datang malam ni weh. Contoh ada lah kan ayat kan. Ada je kan. Apa ni sekarang ni saya tak tahu, minta maaf. Baru ni ada pula cakap, sekarang ni tengah musim, ada siapa member saya kata tengah musim orang kahwin-kahwin dengan perempuan-perempuan yang badan berisi, kata. Dia sebut gemuk, saya sebut berisi. Kau memandang je kau, dah kebetulan kenduri yang kau pergi tu memang perempuan tu gemuk, kau cakap lah benda musim, kata kan. Lepas tu mulalah orang cakap, aku rasa dah kena guna-guna budak lelaki ni. Lelaki tu handsome weh, dia kata. Tengok cuba buang tak, kecantikan ni subjektif kan, subjektif. Kadang kita duduk dekat bus stand tu, duduk dekat terminal bas kan, tengok muka lelaki tu handsome, muka perempuan tu merayau kan. Betul ke tu isteri dia ke mak dia tu dia cakap tu kan, nampak. Kadang nampak muka isterinya lawa, lelakinya ya Allah tu driver dia ke apa, dia cakap tu mak. Ada je ayat dia cakap sebab kecantikan tu subjektif kan. Kalau cuba tengok hari ni kan, kalau yang lawa tu sama kat kita, susah bila orang berebut perempuan yang sama, berebut lelaki yang sama kan. Macam tu lah. Jadi makna kata tak usah cari yang handsome, yang lawa-lawa kan? Sebab macam mana lawa sekalipun, macam mana handsome sekalipun,
sampai masanya tutup lampu, tak nampak apa. Ya, tak ada menyala muka, tak ada. Ya. Contohlah adalah di kalangan artis-artis yang datang malam ni kan. Saya teringat zaman saya tengok drama tu, punya syok. Saya tengok kan, sampai masanya sampai masa cun tu tak cun, tapi dia macam pernah tengok muka dia. Macam tu ayat kan, macam tu kan. Ya. Sebab tu saya kata sementara je dalam dunia ni. Nampak kan, sementara dalam dunia ni. Kita tak boleh nak kita kena buang benda-benda yang tak elok dalam jiwa kita ni. Buang sangka buruk, sangka baik je. Dia lambat, tak adalah halnya tu. Sekejap lagi sampailah tu. Kita pun tunggu dia pukul 9, 5 minit sebelum ke 11 dia sampai. Masih sangka baik lagi, alhamdulillah sampai dia. Tak apalah, dapat ambil gambar jadilah. Contoh macam tu lah kan. Sangka baik lagi tu, sangka baik kan. Macam tu lah. Nampak suami, ada orang cakap, aku nampak laki kau tadi dengan perempuan mana entah, bukan main rapat lagi. Suami saya macam tu dalam hati. Sangka baik, tak adalah. Saya yakin dengan suami saya. Sebab lelaki ni menurut kajian dan menurut Samsul Bad itu, lelaki adalah makhluk yang paling ikhlas dan jujur dalam dunia ni. Macam tu. Tak, saya cakap apa dia cakap, bukan saya cakap. Kan. Tengok tu, marah. You ke? Sangka buruk. Macam tu lah kan. Lelaki sentiasa jadi mangsa keadaan. Macam tu lah. Kononnya tuan-tuan Jadi orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Takut kepada Allah ni bukan takut sebut je, seluruh anggota badan takut. Dan menurut Abu Laith As-Samarkandi, dia kata, sebagaimana Abu Laith As-Samarkandi telah berkata, tanda-tanda takut kepada Allah tu kelihatan dalam 7 perkara. Tanda takut kepada Allah tu kelihatan pada 7 perkara. Yang pertama, pada lisannya. Seorang yang takut kepada Allah kan, mempunyai kekhawatiran, ketakutan sehingga lisannya mengucapkan perkataan yang mendatangkan murka Allah. Takut dia. Dia takut, dia akan elakkan mulut itu pada dusta, ribah. Tadi yang saya kata tadi, menyebarkan fitnah, berbual kosong, banyak bercakap. Penceramah ni kan, kalau boleh dia nak duduk belakang dengar. Saya kalau pergi kuliah subuh berapa pagi, kalau tu ada peluang kan, saya dengar, tapi saya kena nyuruk balik tiang. Penceramah tu pula bila dia nampak Samsul Debat belakang tu kan, mulalah ayat ada Samsul Debat patutnya dia yang ke depan ni, bukan saya. Kau ceramah je lah, aku nak ambil point kau ni. Tu susah tu kan. Tapi seronok duduk belakang. Suka sangat ke duduk depan. Kalau berdiri pula tu kan, contohlah. Jadi kena terima kan, kena terima. Satu perkara bercakap banyak ni biarlah bercakap yang baik-baik kan. Dan bercakap ni pula kena tahu, bercakap ni menurut ulama kan, apa yang kita tulis tu juga dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Dia kadang kat dalam kuliah usrah suci tu nampak suci je kan, macam ni je muka si angguk tu sampai ke meja dengan angguk tu, kalau tu malah tergantuk dengan nunduk tu kan. Tapi bila dia menulis tak guna, pergi jalan engkau mati lagi baik. Wah, ada je ayat. Terus dia kata sekarang ni dekat dalam media sosial, letak je muka mana pemimpin. Tak kisahlah parti mana kan, letak muka je. Jangan tulis apa-apa. Cuba buat. Jangan tulis apa-apa. Letak muka je, post. Tengok komen, kepala bapak semua keluar. Mati lagi baik. Aku benci nak muka orang ni. Dah lah, jalanlah, berjalanlah. Tiba-tiba datanglah seorang ahli kumpulan usrah suci. Dia pun komen, cubalah tulis perkara-perkara yang baik. Bukankah Nabi telah berpesan, sekiranya kamu tidak ada perkara yang baik untuk diucapkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar mengingatkan. Ada reply bawah, sudahlah kau pun sama. Tu saya kata tadi tu. Orang itu masalah dia kan. Itu sebabnya media sosial ni, ya Allah Akbar. Kadang tengok kan, contohnya macam isu artis. Saya selalu pesan artis kan,
artis yang keluar mahkamah, masuk mahkamah, dah lah nama dia dengan Samsul, itulah macam tu lah kan. Orang lain ni orang lain yang kena macam tu lah kan. Tapi nak bagi tahu, bila dia masuk mahkamah, keluar mahkamah, kes belum diputuskan lagi, tak sah bagi statement apa-apa. Jangan jangan. Saya tak payah. Saya memang tak suka, tak payah. Kalau wartawan ni macam mana perkembangan kes hari ni? Jawab, terima kasih semua datang menyokong saya. Saya minta satu, tak semua wartawan minta tolong rakan-rakan media semua doakan yang terbaik untuk kami. Okey, Assalamualaikum. Dah, tu je. Sebab selagi mana belum dimuktamadkan perceraian, kamu masih suami isteri, kamu tertakluk untuk jaga aib masing-masing. Jangan buka aib pasangan, jangan. Itu satu. Yang kedua, orang yang bahagian komen, saya tak boleh dengar lagu lah. Kan, bahagian komen tu netizen, tak usah komen macam kau hari-hari duduk dalam rumah orang tu. Kan, kita tak tahu apa yang berlaku dalam bab rumah tangga. Nama rumah tangga ni, dia nama dalam istilah Jawa tersebut apa? Reciprocal process. Lengkap melengkapi. Maknanya it takes two. Wah, lama kan. Dia perlukan kedua-dua pihak. Dia disebutkan sebagai contributory negligence. Kecuaian sumbangan. Mesti ada sumbangan. Dia salah ni, okey, kenapa lelaki tu boleh pukul dia? Mungkin dah terlampau dia biarkan kena pukul. Yang seorang ni pula melawan. Kenapa bini dia jadi macam tu? Sebab tak dididik. Mungkin masing-masing ada lapat dia. Itu sebabnya kalau dah berpisah tu, kami ambil jalan yang terbaik untuk kami lah. Doakan yang terbaik macam tu kan. Kita tak usah komen, sudah kau jantan tak guna, kau lebih kau cerai, kami dengar kau seksa lagi buat apa. Kenapa? Tak payah komen apa. Semoga Allah memberikan terbaik untuk kalian berdua. Sudah, macam tu je. Sebab mana rumah tangga tak ada masalah. Saya cakap, ingat Samsul buat perfect semua? Tak ada, sama. Balik mengajuk, ceramah je. Kena sound. Ceramah apa pukul 9 pukul 11 ni? Ceramah apa? Dia orang kadang-kadang. Biasa ceramah apa maghrib ni pukul 9. Kalau lepas isyak dah pukul 9. Sekarang isyak awal kot. Macam mana? Samsul buat jadual hari-hari ceramah. Pagi petang malam. Balik umrah terus pergi yang seminar multaqa pentaulihan pendakwah Selangor tu. Lepas tu terus ceramah banyak. Baru balik daripada Sarawak tu lepas ceramah. Jadual kalau tanya kosong bulan 5 tu depan. Ya, macam mana? Saya cakap dengan rumah saya, abang ceramah ni dalam 2-3 tahun ke yang besok banduk rumah jangan kau muntah nak muka abang, sudahlah katanya tu kan. Tapi betul. Tapi macam mana? Ada juga masalahnya kan, mengajuk. Tadi tengok perempuan tak? Soalan dengan contoh. Tak adalah, tadi mana ada kat wilayah ni semua lelaki. Ni tengok ramai ada pakai tudung ni. Semua pakai tudung tu semua lelaki tu. Contoh lah, terpaksa. Contoh. Jadi taklah, maknanya sedangkan lidah lagi tergigit kan. Kadang-kadang tergigit sendiri pula tu. Bukannya apa kan. Kita semua buat silap, buat salah kan. Dan hakikat dia orang lelaki kena sedar. Pertama, cuba tengok orang lelaki pun tak ramai orang lelaki. Dah lah tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk pula nak jadi perempuan. Tak pening kepala. Sakit kepala aku tengok orang. Lepas tu tuntut hak nak kencing kat tanah perempuan. Bangang tu orang lelaki ni kata kan. Pening kepala kan. Tak lelaki tak ramai. Dan ulama terdahulu dah pesan. Dia kata lelaki ni ibarat tulang yang lurus, wanita pula ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila pun orang lelaki, kita tak akan dapat meluruskan kebengkokan wanita itu. Tak boleh. Dia memang dah macam tu. Orang lelaki lah kena menyesuaikan dirinya dengan kebengkokan itu. Faham iya. Kita tengok cara pengurusi cakap tadi dah tahu dah. Boleh tahan tak boleh tahan. Macam mana? Dia cakap, okey semua, okey masjid, jawab masjid boleh ya. Kamu nyaut masjid ni kamu tahu. Tak, tapi nak beritahu orang perempuan dia macam tu. Perasaannya pada bibirnya, perasaan dia tekan mulut tu.
Orang lelaki ni perasaan kat mulut tak boleh keluar. Tahan, dia kumam ni. Kumam, tahan. Itu sebab kuasa talak pun Allah bagi kat lelaki. Kalau bagi kat perempuan, tak berapa kali sehari kau dapat bawa balik, tahu tak? Ceraikan awak. Bencinya muka kau, aku ceraikan kau lagi 2 kali. Sampai ke masjid mana pahal bang 5 kali ni. Aku hari ni si bayi tak ada. Aku ngelak dia katakan. Itu sebab orang lelaki dia kuat tau. Itu sebab heran saya orang lelaki yang tak boleh sabar. Dalam Malaysia, kadar perceraian dekat Malaysia ni, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Paling cepat dulu paling cepat hari ni kahwin, esok cerai. Yang terbaru itu viral kan, dalam majlis yang sama, tengah lelaki tu nak baca lafaz taklik, ikrar dia nak baca, tiba-tiba dengar keluarga belah perempuan kata hantaran tak cukup 1,000. Dia ceraikan talak 3 dalam majlis tu depan semua orang. Jadi kalau nak pecah rekod tu, lepaskan nikah, cerai. Macam tu kalau nak pecah rekod tu lah. Orang Malaysia ni pelik-pelik, kau tak tahu. Macam mana tak pelik berjoget dekat luar mahkamah syariah tu lepas dia bercerai, berjoget buat konten bangang betul aku cakap lelaki perempuan ni. Malukan agama je. Seolah-olah apa? Dah disebut kalau kamu bercerai tanpa sebab-sebab yang syar'i. Bercerai biduni baksin, tak boleh. Orang perempuan contoh minta cerai tanpa sebab yang syar'i. Nak faham sebab syar'i, buka belakang cincin nikah tu. Sebab kalau tak termasuk dalam sebab-sebab tu, saja minta cerai. Contoh ada lelaki lain, I lebih suka hati I tak daripada you. Saya gemar melakonkan balik watak tu. I tak boleh terima keadaan ni. Wah, contoh. Korea punya setengah aku cakap kan. Contoh kan. Jadi sebab tak syar'i, maka haram hukumnya dia tak boleh bau syurga pun. Bau syurga tak boleh, masuk lagi lah tak boleh. Bau je pengsan. Bau berapa jauh? 500 tahun perjalanan. Seorang perempuan elakkan minta. Gaduh-gaduh lah, bergumpal beri tak apa, tapi jangan minta cerai tahu. Nak bergaduh dalam bilik sebab biasa tak lama. Okey? Macam tu. Faham tak faham sudah. Kan? Jadi malah menyibukkan diri dengan zikir, baca Quran dan juga muzakarah ilmu. Macam malam ni kan bincang balik nanti balik rumah bincang. Semalam ayah ada dengan ceramah semalam, Samsul debat semalam. Itu pun share. Jadi ayah nak kongsi, tolong keluarkan pen, tolong catat. Ayah hanya pula, Bapak apa tak mencatat hari ni? Banyak cerita kan. Jadi tapi tak apa, saya faham. Sebab zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu, ada seorang sahabat nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia tak payah salin, dia dengar je terus ingat, hafal. Jadi siapa yang tak menyalin hari ni, saya andaikan dia bersaudara dengan Abu Hurairah. Macam tu je lah. Siapa jamah ni Samsul buat? Okey dia jamah. Okey dia cerita apa? Sama ya. Dah kau tak salin sama lah. Itu masalah dia kan. Itu cerita dia. Okey. Yang kedua, tanda takut kepada Allah ni dilihat kat mana? Dilihat pada hatinya. Hatinya ni dia buang rasa pemusuhan, kebodohan dan kedengkian terhadap sahabatnya. Lantaran kedengkian dapat menghapuskan kebaikan umpama api membakar kayu. Rasulullah SAW telah bersabda, hasad itu dapat memakan kebaikan seumpama api membakar kayu. Jadi kena ingat, buang benda-benda yang tak elok dalam hati kita. Tadi sangka buruk tadi kan, sangka buruk satu. Buang benda-benda penyakit package dalam hati kita. Dia 3 penyakit package. Yang pertama tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Kena faham betul-betul apa saya cakap. Jangan tamak, berkongsi tidak apa. Faham? Tengok cara gelak, cara pandang, sangka buruk tak boleh hilang kan. Tu saya dah cakap dah tadi. Awal-awal saya dah kata buang sangka buruk. Buang sangka buruk. Jangan sangka buruk. Tengok orang lelaki tak ada relax kan, macam tak ada apa-apa. Orang lelaki okey je. Jangan tamak, kongsi tak apa. Tengok kongsi je bahaya tu. Apa bendanya? Contoh, ada donat tadi.
Rasa-rasa tak boleh habis makan seorang. Share. Itu maksud dia. Ilmu yang kita dapat ni, jangan tamak aku nak seorang. Tak, kena share. Biar manfaat tu berkembang. Itu maksud saya. Saya tak kaitkan dengan abang Tesla. Saya tak kait dengan benda-benda lain. Jangan tamak. Contoh kan, disebabkan tamak. Contoh paling simple je, paling tamak. Orang dulu-dulu, macam sekarang kan, orang beli tanah dekat kawasan luar, pinggir-pinggir bandar. Tanah ni banyak tanah yang tak cukup ekar. Dia jadi nama dia Lot Lidi. Lot Lidi ni dia dah buat dah batu sempadan dia macam ni, macam ni, macam ni. Tu batu ni sampai sini, tu sempadan dia kata. Malam dia upah orang alih yang batu tu. Orang dulu macam tu lah. Dia alihkan batu tu supaya tanah dia besar. Tak berapa langkah je pun besar tu. Disebabkan itu, dah disebut barang siapa yang mengambil hak orang lain, Allah akan sempitkan lubang kuburnya sampai berselisih tulang rusuk. Berbaloi tak berbaloi? Tak berbaloi. Jangan tamak. Besar. Kalau dah tu bahagian kita, Alhamdulillah. Tu je. Jangan kita ambil hak orang lain, dan jangan mengurangkan hak orang lain. Satu lagi, orang yang kadang-kadang terlupa tentang hak ni apa? Dia ada isteri atau ada suami. Biasanya suami lah yang saya banyak dapat. Suami ada isterinya meninggal sebab sakit, isterinya tinggalkan certain amount of money untuk anak-anaknya juga. Suami ni dapat bahagian untuk anak-anak. Ada anak yang kecil-kecil lagi, tunggu umur 20 tahun, 21 tahun boleh dapat, contoh. Sementara 21 dia guna alasan untuk kelebihan anak, sedangkan tu untuk dia. Benda tu nampak simple. Dia beli macam-macam. Dia beli motor lah, dia beli inilah, dia beli barang-barang, handphone yang mewah. Kononnya untuk kegunaan nak call anak tu. Contoh, beli berlebihan, dia tak sedar. Banyak. Jangan tamak. Yang pertama. Kedua, jangan sombong. Sombong ni ada 3 kategori. Pertama riak, kedua takbur, dan yang ketiganya bongkak. Ujub, riak, takbur. Ujub, riak, takbur. Ada 3. Ujub, riak, takbur. Ujubnya dalam hati. Bagus tu aku ini paling awal datang masjid. Contoh dalam hati. Dia tak sebut orang, dalam hati. Bagus aku pergi masjid wilayah. Aku rasa aku paling lama sekali pergi masjid wilayah dalam grup ni. Contohlah. Dalam hati dia tak cakap dengan orang. Yang kedua takbur. Dia mula cakap, dia mula riak, dia tunjuk kat orang. Dia pergi semayang kat masjid, lepas tu dia terdengar ada orang melangkah masuk, terdengar langsung berbunyi macam Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang tu nampak dia semayang. Tu riak. Takbur, bercakap dah dengan orang. Kau perasan tak siapa yang paling lama dalam urusan suci ni? Yang paling awal, yang paling bagus, komitmen ni kau rasa-rasa lah. Saya tanya, siapa lagi engkau lah? Ya ke? Dia dengar lah jadi. Dia dah mula macam tu kan. Tapi tak adalah, grup ni tak ada macam tu. Sebab nama pun usrah suci. So tak adalah yang macam tu. Tu grup lain lah tu. Jadi makna kata, buang perasaan sombong. Nak sombong dengan apa? Hebat mana pun manusia, dia tak boleh hidup sendiri. Tukang gunting mana boleh gunting rambut sendiri? Melainkan dia tengok, minta tolong orang. Yang dia nampak boleh lah dia potong. Dia minta tolong, kau tolonglah potong rambut aku ni. Pakai bedah, boleh bedah dari sini. Buat sini, pisau. Gunting. Bius. Tak ada. Belum sempat potong yang kedua, mati dah. Belum sempat. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mandi sendiri. Bak seni gayung tu, lari orang kampung mana. Kan heran orang tu. Kau tak payah susah lah. Kau kapankan aku, pandai aku guling masuk dalam kubur tu sendiri. Jangan bohong lah. Tak mahu dia. Kena orang nguruskan kita juga. Betul kan? Tu dia. Macam saya lah datang nak ceramah dia kan. Nak ceramah, kena orang tolong bawa mic ni waktu sini. Kalau tadi saya tetap berdegil dengan prinsip saya untuk bertahan di dewan sebelah, dan korang semua dah duduk sini, boleh bayang tak macam mana keadaan ceramah? Semua ninjau kan? Buka pintu. Samsul lebat ada dia sana kan? Tak boleh kan? Perlukan orang lain. Suami perlukan isteri perlukan suami. Ya, tanyalah orang yang dah bergelar ibu tunggal, tidak semudah yang disangkakan.
Kadang-kadang minta tolong, tiba-tiba dah orang cakap, ada apa-apa. Kau tahu lah sangka buruk orang ni. Kan? Iya. Macam-macam orang ni kan. Bukan senang. Jadi lelaki tunggal lagi lah. Pun susah juga kan. Lelaki idaman Malaya. Susah. Kan? Jadi jangan sombong. Tak ke mana pun. Nak sombong dengan apa? Tak ada apa nak kita sombongkan. Kan? Dulu dia menyanyi apa lagu dia tak boleh nyanyi. Tarik sampai ke langit. Note dia tu sampai ke langit. Tahu gila tinggi suara dia. Tiba-tiba masuk ke Gavaganza minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Kalau dia paksa kat tarik sampai ke langit dengan dia ke langit. Mati terus. Semput tak sampai. Ya. Dulu berlakon watak heroin sampai masanya berlakon watak jadi ibu. Amitabh Bachchan tu jadi hero dulu kot. Tiba-tiba dia jadi atuk, jadi ni. Tak. Iya, sampai masanya. Kan? Nak sombong dengan apa? Saya dulu jadi jawatan saya pegawai pengarah undang-undang, legal advisor. Dulu. Sampai masanya, dah tak ada kerja, ceramah lah. Macam tu lah. Macam tu lah kan. Tu tak ada kerja lah tu, ceramah. Kan? Jadi mana kata nak sombong apa? Ceramah dia pun berapa lama? Tak lama besok dah ada ceramah lain. Sabtu Debab, Sedebik, Sedebu. Agaknya lah, agak sampai masa. Kita nak belagak dengan apa? Oi, aku rasa, lawa tak aku? Lawa tak? Berapa lama lawa? Dia cakap. Sampai masanya kedutan-kedutan tu akan menghiasi wajah kita. Kau tonyoh lah tebal mana pun. Kan? Sampai masanya. Sampai masanya kita akan tua. Macam mana? Kan kita akan mati kan, tu cerita tadi kan. Tu kedua. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Aku rasa kan, ada kan. Macam mana dia boleh dapat Samsul Debat ni? Ada je cerita. Samsul Debat ni mahal weh. Seorang tu pula cakap, aku tak ada 10,000 kau yang panggil dia. Seorang tu pula cakap, mana je. Tapi saya tak tolak lah. Kalau orang bagi kan, tak adalah saya tolak. Tapi kadang orang buat fitnah macam tu kadang. Ada kan, ada. Jadi mana kata, hasad itu penyakit hati yang amat berbahaya. Tidak ada ubat bagi penyakit hati selain daripada ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Macam sombong, ada ubat untuk penyakit sombong. 3 ubat penyakit sombong. Pertama, ziarah orang sakit tenat. Ziarah orang sakit tenat, kita tengok kan, kesian dia tengok dia. Kita tengok dia pakai oksigen kan, ke hospital. Ya Allah, Allah. Ya. Tapi janganlah sesaja pergi hospital. Ada sesiapa yang tenat ini, jangan jangan lah pula. Mana kalau kita dengar dia yang tenat, kita pergilah ziarah. Itulah maksud dia kan. Ya, yang tenat kita ziarah. Pertama, kita ziarah orang sakit tenat. Kita akan sedar, aku besok macam mana lah. Ya Allah, janganlah sakit macam ni. Ya Allah, mati terus. Ya Allah, jangan susahkan aku. Ya Allah, aku tak tahan. Ya Allah. Saya tengok seksa sangat. Kedua, ziarah orang meninggal pun boleh buang penyakit sombong. Orang yang selalu ziarah orang meninggal, dia akan sedar tau. Ya Allah, aku besok macam mana? Ya Allah, ramainya orang tengok dia. Dia ni siapa? Dia ni dulu pengurusi usaha suci. Contoh kan, ramainya orang tengok dia. Ya Allah, siapa-siapa orang tak tahu. 3 bas datang, naik bas datang, nak ziarah jenazah aja. Ya Allah Akbar. Ziarah orang meninggal dunia, kita tengok kan. Allahu Akbar. Ketiga, ziarah kubur. Tak ada orang pergi kubur tak ingat mati Ada pergi, mesti kita pergi kubur. Aku besok macam mana lah. Ada tak orang tengok? Kadang cucu tu puas. Kau pergi tengok atuk kau tu, kesian atuk kau tu seorang-seorang kat kubur tu. Cucu tu menjawab, Beh, nak ramai-ramai macam mana lah? Ada memang dalam kubur tak boleh ramai-ramai. Pergi, yalah. Cucu pergi mengamuk. Pergi kubur. Ya Allah, kau ampunilah dosa atuk kau ni, ya Allah. Banyak dosa ni. Berbunyi lah kau. Berbunyi lah. Apa kau cakap? Ya Allah, kau ampunkan dosa ni, ya Allah. Dia ni orang baik, ya Allah. Terima kasih.
Baik atuk kita weh. Mana atuk kau? Kubur atuk kau belah sana. Salah kubur punya. Salah kubur. Dah lah mengutuk salah kubur pula kan. Dia tak pernah pergi kubur. Macam mana? Tak adalah hebat macam mana pun. Habis lah kita sampai kat kubur kan. Tu dah kiamat kecil dah tu. Dah kiamat kecil dah tu. Itu sebabnya kalau kita nak luas kubur kita ni, sedekah. Nampak tabung yang paling afdal sekali, tabung yang ada logo Palestin tu. Oh, itu afdal betul. Bukan dengan tabung, dengan orang yang buat tabung tu pun dengan rupa Palestin lah. Masuklah duit dalam tu. Jangan kau beri senyuman kau tu. Senyuman kau tak relevan untuk tabung tu. Masukkan duit ya. Dekat mana tabung tu? Ada kat belakang kan? Dekat belakang. Kat belakang. Tengok, punyalah humble-nya tabung tu kat belakang dia letak. Jadi sekarang jangan balik terus ya. Singgah-singgahlah ke belakang ya. Macam tu. Masuklah. Tak boleh masuk RM1, masuk RM50. Masuk RM50, masuk RM100. Tak mau lurut dengan gelang rantai mana yang ada tu masuk dalam tu. Pandailah dia tolak kat kedai emas tu dapat berapa. Macam tu. Tak pun bagi handphone. Kalau berani lagi bagi handphone. Tahu lah kita format kan. Payah sikit ustaz. Saya biar bagi emas rantai. Handphone tak dapat daripada tadi buat story. Penat lah aku tengok korang ni. Hidup nyawa telefon. Cuba sekali tak boleh ke? Tak ada. Guys, Samsul debat. Aduh. Lepas tu istiqomah pula tu. Langsung kalau letak telefon dia tak jadi kau tak apa. Tadi istiqomah baru tadi. Kalau tu urut. Kalau tahu dia bawa lah tripod letak depan tu senang. Kan, cuba plan. Saya tak kisah pun okey je kan. Okay. Langsung letak telefon. Kan? Tadi tu buang penyakit sombong tu, ziarah orang sakit tenat, ziarah orang meninggal, ziarah kubur. Mesti katakan tinggal. Ya Allah mana? Ingat tak tu yang ada seorang orang kaya kat Malaysia ni. Dia beli tanah, dia cerita ni dia Seremban, dia tanya, hamba Allah dia tanya, ada tak tanah? Dia kata dia nak wakafkan untuk ayah dia. Dia pun beli tanah tu, harga dia 5 juta lebih. Banner masjid 50 juta. Lepas tu dia tanya lagi, halang-halang tu saya nak sedekah untuk saya, beli satu tanah lagi. Tu yang kat Senayan. Harga tanah saja 6.5 juta, kos pembinaan masjid 100 juta. Di Langkawi dia buat satu lagi masjid. Dia sedekah, dia wakafkan untuk isteri dia, tak silap. Tapi di Senayan tu, Masjid Senayan tu, yang mahalnya tu, siap ada satu petak. Kalau dia mati besok dia minta tanam dekat situ. Kan Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Maksudnya apa? Dia dah siap petak. Cakap apa? Itulah dia. Ada orang macam tu kan. Hebat tuan-tuan. Jadi makna kata penyakit hati-hati kita. Kemudian yang ketiga, pada pandangannya maka dia tidak suka memandang pada makanan, minuman, pakaian dan hal-hal lain yang haram. Sekarang haram tak payah cari, dia ada depan mata kita. Haram tu ada dekat phone pun ada. Tak payah cari. Dulu kena sewa CD, kena sewa tape. Dulu, sekarang tak payah. Kita tak tekan pun dia berjoget kan. Kita pangkah laju dia joget. La ilaha illallah. Macam mana ni? Dia scamnya gitu. Betul tak sekarang? Zaman sekarang. Tengok TV. Dulu kalau tengok TV, nampak nak bercium, tutup mata bapak dia. Tutup mata. Tutup. Bapaknya tengok. Sudah dia kata. Bapaknya kenyang nak tengok ni. Nampak tak? Dulu. Zaman dulu kan. Sekarang tak sempat tutup. Astaghfirullahalazim. Abang, channel apa bertengok ni? Saya tahu kan. Manalah kita tahu. Kita tengok cerita lawan, tak tahu dah ada berlawan bersungguh sampai kesudahnya. Kan, macam-macam. Memang faham tak faham sudahlah. Nah, betul. Sekarang kan, macam mana? Dasar langit terbuka, dunia tanpa sempadan. Macam mana? Satelit dah. Berjuta channel, bukan beribu lagi dah. Berjuta channel. Dulu TV 1, TV 2. Yang kaya sikit bayar orang tu pasang aerial tinggi RM50, dapat TV 3. Ya,
Dulu TV start pukul 5. Sebelum pukul 5 nampak jam. Macam itulah dulu. Zaman sebelum saya lagi lah, siap pintu TV tu dulu. Kalau tak kan dulu. Zaman dulu pukul 12 negara aku habis cerita. Sekarang 24 jam TV. Heran betul. Kan? Zaman dah berubah. Dulu saya ingat lagi arwah abah saya nak tengok Ardi Wiranata lawan Fu Kok Kiong badminton. Kau pusing dia kat luar, gambar tu sengit. Kita pusing lah, lagi. Saya dengar je, lagi dengar. Dah pegang dia kata. Wah, dia sedap tengok kat dalam tu. Dulu. Jadi pada pandangan dia tak suka. Jadi tidak pula terpikat pada dunia, Nabi kata. Kan? Tapi dia memandangnya dengan mengambil itibar, atau maksud itibar ni apa? Kita tak ambil dunia ni sebagai dunia, kita ambil untuk bekalan saja, sekadar bekalan. Duit ada, beli kurta, beli baju Melayu, beli kopiah. Duit ni beli untuk fikirnya ada kebaikannya. Kita beli tu untuk manfaat agama dan sebagainya. Itu semua difikirkan. Pandang yang baik-baik je. Mata tak tengok benda-benda yang tak elok. Pandang benda yang dapat pahala. Apa dia pandang dapat pahala? Pertama, pandang muka mak ayah dapat pahala. Pandang muka mak ayah dapat pahala. Kalau jauh, video call. Dah tak ada, ziarah kubur dia. Pandang dapat pahala. Kubur pun jauh, sedekah Fatihah pada dia. Doakan dia. Setiap kali pas solat, jangan lupa doakan dia. Pandang mak ayah dapat pahala. Kedua, pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, suami dan isteri sendiri. Faham Lawa betul bini ni. Tapi bini orang buat apa? Pandang isteri sendiri. Pandang. Itu sebabnya tampak isteri tengah lipat kain. Allah. Tadi masa kat Masjid Wilayah kami lawa lagi kau. Ya Allah. Dengan maflah Palestinnya. Ini balik rumah macam mangsa Gaza. Macam tu tak ada lah. Dia dah masa perang dah rupanya. Dia berperang dengan diri sendiri kat rumah. Dia isteri pula tak lepas kain tengok suami. Allah. Penat laki aku dekat sofa tu tengah-nganga tengok TV. Ya Allah, cakap yang baik-baik. Ya Allah, suami aku kesian, penat. Ini sebut mulut Allah, sebut buruk makhluk. Jangan kau cakap macam tu, berdosa tu. Abang kesian, abang masuk adalah abang penat dah tu. Apalah, abang tunggu kau habis pak kain. Okey lah kan? Pandang suami, pandang isteri. Ketiga pandang apa? Ketiga pandang Kaabah dapat pahala. Pandang Kaabah dapat pahala. Siapa dapat pergi? Itu sebab orang tua dulu kalau pergi umrah, pergi Mekah, pergi haji, balik dia beli frame tu. Dia beli frame. Sekarang tak payah frame, kita boleh tengok live. Dekat TV ada live kan. Dia beli frame, dia tengok Kaabah tu dapat pahala. Kita buka tengok live tu, pahala tu. Allahu Akbar. Abang ingat tak bang? Kat sini yang kain rambam tetanggal tu sini kan ada tunjukkan contohnya. Tapi dia tengok Allahu Akbar. Baru-baru ni macam-macam hal. Tak pasal-pasal kena dam. Baru-baru ni ada orang berapa ramai. Ada seorang tu pergi, kain dia tertumpah air kopi. Dia basuh bilik, bantai, cuci dengan sabun. Wangi lah perbuatan dia tu. Lepas tu dia tak pakai pun kain tu. Dia pakai kain ihram yang standby, yang spare. Kau tak payah basuh. Kenapa kau basuh? Kena. Yang seorang tu pula balik bilik semain jemaah. Tukar pakai kain plekat, kain kopiah. Allahu Akbar, semain jemaah dia. Kena dam juga. Yang seorang tu dah menung dalam bas dekat Hudaibiyah tu. Apa hal cik? Cakap lah. Tiba-tiba sedih pula dia kali ni. Spenda lupa buka. Dia kalau kita teringat masa tu, terus buka tak ada masalah. Tapi dia tak apalah, kan sampai hotel dia buka. Itu yang dia kena. Itu yang dia kena tu. Macam-macam lah bau dia.
pandang Kaabah dapat pahala. Tu yang makcik tu excited. Lepas tu balik dia menangis kat hotel. Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa makcik? Makcik tak dapat Kaabah. Sabar makcik, ni Madinah ni, kita belum pergi Mekah ni tau kan. Dia cari, dia baru first time pergi. Dekat Masjid Nabawi cek Kaabah memang tak jumpa makcik. Sabar makcik, sabar. Nanti lagi 4 hari kita pergi Mekah pula. Tahu nanti kita tengok. Oh, salah tempat salah. Memang salah makcik. Balik dia menangis dia. Allahu Akbar. Sian tuan-tuan. Macam-macam tuan-tuan. Iya. Bergaduh gitu. Kan kain ihram tu, anak menantunya jahit nama, letak nama dia. Tak boleh pakai ni, berjahit. Pula dah. Masuk berjahit tu bersarung atau bersambung, itu je. Ni jahit-jahit nama, tak masalah pun. Macam-macam tu kan, macam-macam. Yang keempat, pandang apa dapat pahala? Pandang Quran. Pandang dapat pahala. Pandang dan baca lagi besar pahala. Pandang, baca, faham lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat lagi besar pahala. Jadi 4 ni mata kita pandang. Masalahnya pandang ni, masalah ni kan, tak nak pula pandang dalam TV, pandang dalam phone, macam-macam orang share. Tu sebab hati-hati. Orang perempuan jaga hak masing-masing, sehingga jaga ikhtilat ni. Kerana tempat kerja ada orang lelaki ni digemar bergurau, rakan sekerja, rakan sepersatuan, seorganisasi. Dia share gambar-gambar tertentu yang tak sopan, kena tegur. Tolong jangan share gambar macam ni lagi, tolong tegur. Dia share pula ni artikel-artikel yang ada berbau seksual, tolong tegur, jangan biarkan. Orang perempuan terutamanya. Kadang-kadang yang buat tu pula bos dia. Jaga hak. Tu yang saya tegur baru dia sebincang dengan kaunselor tu, rupanya ada satu kes di Putrajaya tu, bos tu sampai hadiahkan baju dalam untuk staf dia. Bayangkan. Lepas tu suami pun dapat tahu, mereport, tata tertib, turun pangkat. Jangan takut. Nanti kan ramai perempuan takut sebab dia bos dia. Takut nanti kena buang kerja lah, apalah, tak naik pangkat lah. Susah takut. Rezeki Allah bagi. Dia tu pun, tu sebabkan disebut, kalaulah satu dunia ni, ingat tak Abdullah Imam Ibn Abbas dapat pesanan pada Nabi. Nabi kata apa pada Imam Ibn Abbas? Kalaulah satu dunia ini datang kepadamu, ingin memberi manfaat kepadamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan apa yang telah direzekikan untuk kamu. Nampak? Malahan kalau satu dunia ini berkumpul untuk memberi mudarat kepada kamu, kamu tidak akan mendapatnya melainkan setakat apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kamu. Kita kadang tu kesilapan kita kadang, dia je boleh tolong aku, dia ni jelas satu-satunya boleh tolong aku sekarang, dia pun tak tertolong. Nampak tak? Dia pun minta tolong orang, macam mana? Itu sebabnya jangan kita bergantung pada manusia. Kebergantungan kita pada manusia, kita akan kecewa. Percaya tak saya? Kita akan kecewa. Bergantung pada Allah, insya-Allah. Tu kita tak akan kecewa. Jadi Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa memenuhi matanya daripada perkara yang haram, maka Allah akan memenuhinya daripada api pada hari kiamat. Alhamdulillah, minta jauhkan. Matanya sibuk tengok benda-benda tak elok. Bayanglah tengok benda tak elok macam mana? Tengok line clear, tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali tak macam mana satu pelik sangat Allah, jantung tak boleh terima. Allah, tangkap, pak, terlepas telefon. Ni pelik lagi. Tak berhenti pelik. Anak, ya kenapa ya? Ya kenapa ya? Huyo, anak tengok. Iya, aibnya lah kan. Bayangkanlah. Itu sebab minta tu, sebab kita doa, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisuil khatimah. Minta kita kepenyudah yang baik, kan? Kesudahan yang baik, jangan bagi kesudahan yang tak baik. Dengan menyanyi, engkaulah
Dah keras. Kat kedai Tom Yum karaoke. Dah kat meja sebelah tu. Aku sedih lupa lirik lah. Yang meja satu lagi saya kunci lirik itu. Sama gila dengan orang tu kan. Dah mati. Lepas dah lah mati, tak lepas pula mic tu. Kena cabut ni wayar je, pam. Bawa keras, bawa pegang mic. Sebulan tak habis itu, mati pegang mikrofon. Ya Allah, malunya keluarga dia. Mana nak? Mati tengah karaoke ke mati tengah sujud? Tengah sujud. Tapi kalau mati tengah sujud ni jangan imam je. Kalau imam mati tengah sujud, huru-hara makmum Allahu Akbar. Nafas yang last kali, makmum dah huru-hara. Aduh, lama dah sujud. Aduh. Yang seorang tu siap tinjau. Belum berduit. Lepas tu yang seorang tu dah tak tahan. Woi, dia bagi begitu orang sebelah. Woi, apa? Lama sujud. Kawan dia cakap, woi, dalam semayang tak boleh cakap. Orang yang sebelah tu lah, semayang aku tak cakap. Sudah hanya sama bercakap tiga. Ui, dah batal lah solat kita bercakap. Lepas tu semua pergi ke depan, pegang imam tumbang. Allah, sebulan tak habis cerita. Meninggal tengah ibadah sujud ya. Di Bangi, masjid di Bangi tu, ada seorang tu meninggal tengah semayang. Bila cek balik, bukannya pencen pejabat agama, bukannya pencen pejabat mufti, pencen postman. Tapi bila disemak balik tanya pada jiran-jiran tetangga yang kenal dia, hidup dia sehari tak berhenti Quran. Dia duduk kat ruang tamu sambil anak-anak dia tengah tengok TV, dia pun ambil Quran. Duduk kat meja makan, sebelum ini dia hidang makanan tu, Quran. Sebelum tidur ada Quran kecil atas kepala, ambil Quran. Macam kita kan, sebelum tidur bercahaya muka. Kan? Faham Faham ya. Macam tu lah kita, macam tu. Nyawa telefon dia heran bercahaya. Dah dalam gelap kau buka telefon tak bercahaya muka kau. Ya, itulah Kemudian keempat, pada perutnya. Nabi kata kalau takut pada Allah ni, maka perut ni macam mana? Maka perutnya tidak diisi barang yang haram, itu adalah dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, manakala sesuap daripada barang haram masuk ke dalam perut seseorang, maka seluruh malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai atau seteguk barang itu berada dalam perutnya. Jika dia mati dalam keadaan demikian, maka tempatnya adalah di neraka. Auzubillah, minta jauhkan. Kan? Biar sikit tapi berkat. Apa maksud berkat? Berkat ni ada yang cakap barakah, ada yang cakap pondok Ustaz Kazim, betul tak tu? Ada yang cakap berkat ni lauk orang Johor bawa balik, betul. Tapi keberkatan ni kebaikan yang Allah bagi, walaupun sikit tapi berkembang. Contoh dekat KL ni, bagi belanja anak, mana bagi RM1 cari? Majid wilayah. Dia suruh tanya, duduk mana? Taman Sarah. Duduk mana? USJ. Sunway. Apa? Prisin. Kan tak? Belanja anak biasa bagi berapa sehari? Lebih kurang lah RM10 lah paling rendah kan. RM5 lah kalau rendah, yang tak pandai kira sangat gitu kan. Dia bagi anak, minta maaf lah Mama KL Mama tak boleh bagi banyak, Mama boleh bagi RM1 aja hari ni. Tak apalah Mama, okey je. Lagipun hari ni ada orang puasa nak puasa sunat Isnin Khamis, maknya pun tak puasa. Dia ambil simpan. Tengok berkat, nampak? Dia bagi RM1 ni, tapi anaknya puasa sunat. Balik tu, Mama, alhamdulillah Mama, Rizat peksa keluar. Ni keluar, tengok dapat nombor 3 daripada 55 orang dalam kelas tu. Dapat nombor 3, alhamdulillah. Tengok berkat. Walaupun sikit tapi berkembang. Suami balik, naik pangkat. Contoh ni. Ataupun nanti dapat kegembiraan tertentu. Abang,
Apa dia? Apa dia? Kau cakap betul. Kenapa? Double line. Oh, kau mengandung. Oh, tak sangka. Tak sangka apa dah 9 anak itu dah. Apa bodoh tak sangka. Contohlah kan. Ada orang macam tu dia rajin. Dia rajin. Asal bagi salam menyahut beranak lah. Waalaikumsalam mengandung dia. Waalaikumsalam mengandung. Yang seorang tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuk mengandung. Yang tak faham tu lantak lah pun nak aku cerita. Mana Allah rezekikan dia. Anak tu rezeki. Bayangkan 10 orang anak. Kita rasa macam Allah tak tahulah ustaz. Anak bela susah tu. Tak apa, ada rezeki dia. Besok anak dah 25 tahun ke atas, semua dah bekerja dalam grup WhatsApp family tu. Dimaklumkan sekarang telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada lagi anak-anak yang belum bank in duit bulan ni. Sila abaikan notis ini sekiranya bayaran telah dibuat. Trend duit masuk. Bayangkan seorang 500 cukup lah. Kalau 10 orang tak 5,000. Iya, ini contoh. Ada berkat. Bila time guni kenara je meriah. Tak tahu nak ajak saudara mara ke tak, sebab anak dah ramai. Yang tak ada anak ramai, relax, tak apa. Yang belum ada anak, sabar, tak apa. Belum lagi, tak apa. Usaha lagi. Orang yang dah ada anak ramai, tanyalah muka pun. Kau tak tengok wayang tu? Bawa nak tengok wayang, nak tengok cerita Mak Kilau. Belum start anak dah bersilat dalam tu. Kau duduk. Bapak. Macam mana? Baru start. Wah, Madi Putra. Wah, nak kencing. Macam mana? Kan? Iya, tanyalah orang kan. Anak kecil-kecil kan dia tahulah. Tu. Orang yang belum ada anak, ada rezeki dia lain. Dia dapat konsentrate untuk jaga mak ayah dia. Contoh. Ada orang jabatannya pendek, cepat kahwin. Ada orang jabatannya panjang, lambat kahwin, tapi dapat yang terbaik. Ada orang jabatannya pendek, banyak kali pula tu rezeki. Ya. Betul. Ada orang tu langsung tak ada jabatan supaya dia boleh jaga mak ayah dia. Tu semua ada bahagian masing-masing. Kan? Itulah dia. Jadi perut kita ni cari yang halal saja. Nabi pesan apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tetapi Nabi juga sebut, carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga pesan, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Alhamdulillah, cukup. Kan? Macam malam ni kan, kita tak boleh expect syaraf lagi. Pukul 11 kot, donat lah. Kan? Itu je yang ada. Syukur. Itu pun ada orang yang sponsor agaknya. Ya. Seremban datang all the way from Seremban. Okey je. Sebab ada driver tidur je. Kadang-kadang nasib driver ngantuk, aku bawa dia tidur. Macam itulah. Kan? Macam tu. Syukur aja. Kan? Jadi mana kata cari rezeki yang halal. Dah Allah tentukan rezeki kita setakat tu, alhamdulillah. Kalau semua naik pangkat susah tak? Dia naik pangkat, alhamdulillah, happy. Orang lain dapat kegembiraan, kita kena gembira sama. Dengki ni adalah apabila kita tak segembira dengan kejayaan orang lain, maknanya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Jangan kita buat benda tu. Macam malam ni kan, rezeki dengan ceramah. Janganlah kita belagak dengan orang lain. Some serbat in the house. Kawado, mak dia bakar orang lain kan. Saya ni pun seronok lah datang grup macam ni kan. Ramai meriah sampai belakang.
Ingat 20,000 tak lari ni. Tapi itu pun ada orang salah tu. Dekat Sarawak itu, saya pergi Sarawak, keluar restoran Laksa Sarawak tu, tegur saya, ambil gambar boleh? Bukan Islam tu. Kata, boleh, tak salah orang kan? Tak salah. Adiputra kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan. Kau salah orang ni, saya kata. Saya tak betul. Wallahi bukan bohong ni. Wallahi macam tu lah ayat dia. Saya pergi yang trip tahun lepas. Saya keluar pada restoran Laksa Sarawak. Dia boleh cakap tu. Kawan tim saya punya gelak lah masa tu. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat. Tapi bila masuk bilik air tu, tang mana sama tak tahu lah kan. Tu yang masa saya makan kat restoran Zaman Tori hari tu dekat Kuantan. Tak macam mana Adiputra pun ada dekat sana. Saya tak perasan. Lepas tu dia berhenti kat macam ke Ustaz. Ke mana dia kata, tak tahulah saya cakap Ustaz ke Ustaz cakap saya. Mana dia dengar macam aku. Saya kalau watak sesuai, saya pertimbangkanlah. Kalau orang bagi saya tahu orang berlakon, macam dulu dalam filem Munafik 2 tu, saya terpaksa tolak. Samsul Yusof Munafik 2 sebab watak saya tak apa sesuai. Watak hantu Jelah Buluh tu saya yang kacau Ustaz Adam tu tak adalah, mana ada, tak ada dia offer pun saja cerita. Yang tu nombor, yang tadi tu betul dia nombor. Jadi kemudian yang kelima, pada kedua tangannya. Takut pada Allah ni terlihat pada kedua tangannya. Dia tidak menggunakan untuk perkara yang haram, tapi hanya mempergunakan untuk taat kepada Allah. Jadi dirawikan daripada Ka'ab akhbar, dia berkata, sungguhnya Allah SWT telah menciptakan bangunan dari zabarjud hijau. Di dalamnya terdapat 70,000 aula. Dalam setiap aula ada 70,000 pondok. Tidak ada yang boleh masuk ke situ selain orang ditawarkan barang haram, namun dia menolaknya kerana takut kepada Allah. Bayangkan, orang bagi benda-benda haram pun dia tak nak. Benda ni dia dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tengok 7 kan, 7 golongan manusia mendapat perlindungan arasy Allah akhirat nanti. Tak ada perlindungan lain selainnya. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah pada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang bercinta, berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Perempuan cantik dan kaya ajak berzina, ditolaknya kerana takut pada Allah. Bukanlah mana perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa tu ditolak, yang buruk dan miskin lagi tak selera, macam tu. Yang keenam, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Makna bersedekah tanpa pengetahuan tangan kirinya, tanpa pengetahuan orang lain. Dan yang ketujuhnya, duduk bersendirian, basah pipinya dengan air mata, mengenang dosanya kepada Allah. Itu sebabnya kalau kita bangun malam, qiyamul lail, qiyamul lail, kita kena bangun malam. Maksud kedua tangan tadi perbuatan. Bangun malam. Ingat tadi keperkasaan tadi kan? Kemuliaan seseorang lebih bangun malam beribadah pada Allah. Bangun. Kan? Bangun malam beribadah pada Allah. Kalau tak boleh sangat pun, ambil wuduk, duduk kat katil tu. Ya Allah, banyak dosa aku ya Allah. Betul. Paling tidak. Qiyamul lail ni maksudnya bangun malam. Tapi kalau bangun, kencing, tidur balik, tak kira. Malam tadi 3 kali aku qiyamul lail. Tu kencing manis tu aku tahu. Bangun beribadah pada Allah. Tak boleh sehari sekali, buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, 10 tahun sekali. Tak dapat 10 tahun sekali, seumur hidup sekali. Tak dapat juga, tarik tali, gantung diri, mati lagi baik. Dah bagi option yang paling ringan lah kan? Ya, bangun malam ni, ya Allah banyak dosa aku, ingat Allah, nangis, paksa diri nangis. Sebab tu kita pilih pada waktu malam tu. Masa tu kita rasa kecil, kita rasa sunyi. Allah, orang yang senang gelak ni paling senang nangis. Betul tak? Ya, gelak. Tapi bila menangis dia juga orang. Betul. Samsul Bat ni paling sensitif, senang nangis. Ya.
Tu sebab saya tak boleh tengok. Saya tengok sedih. Saya tengok posting ada seorang tu, Yat Hamzah ke macam tu nama dia. Tak boleh lah saya tengok posting ni. Allah, tengok budak-budak ke. Saya tak boleh. Sedih, cuma sedih. Bangun malam. Ada satu hamba Allah ni, cerita benar, di Seremban 2. Dia rumah dia biasa je, rumah tengah tak pasang grill apa, kunci biasa je. Dia setiap malam, boleh kata hampir setiap malam, dia akan tahajud suami isteri. Dan dipesan isteri dia, apa juga yang kau nampak, kelibat apa kau nampak, pedulikan. Tu mungkin makhluk Allah, satu je. Setiap malam dia buat. Pukul 4:30 tu paling afdal kali. 4:30 lah, 3/4 malam, dekat-dekat nak subuh tu paling afdal. Bila dia bangun malam, entah macam mana malam tu pencuri masuk dalam rumah. Waktu dia tengah semayang berdua laki bini, rumah tu tak ada orang lain, dia masuk pergi bilik dia, dah dapat duit, dapat rantai, dapat gelang, dapat orang kemas semua. Allah Ta'ala lindungi rumah dia. Dia keluar, nak keluar lari, tak jumpa pintu keluar. Apa budak tu buat? Dia ikut semayang sama. Dia masuk saf tahu. Allahu Akbar semayang. Yang suami ni cerita betul bukan? Kau kan ingat kalau Samsul Debat buat cerita ni nak bagi orang gelak. Tak ada, betul. Kebanyakan cerita saya cerita memang betul. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut dia, siapa pula ni orang. Tadi kau yang pesan kat bini kau yang terpanjat kan? Bini dia dah nampak tadi dah. Siapa? Makhluk Allah. Lepas pada tu dia tanya, kau ni siapa ni? Minta maaf pakcik. Dia nangis ni. Minta maaf pakcik. Kenapa? Saya sebenarnya saya nak mencuri. Saya ni pakcik, saya pulangkan balik lah. Kan mau curi. Dia kata mak saya sakit, saya tak ada duit nak beli ubat. Pakcik kata nak ambil ni 100, kau belilah ubat untuk mak kau. Kan? Tak apalah pakcik, tak ada nak report ke sesiapa. Kau beli ubat, ada duit kau ganti. Tak ada gatal, tak ada duit nak ganti, pakcik halalkan. Terima kasih pakcik. Allah lindungi tu harta dia. Bayangkan, rumah tak ada grill, tak ada apa. Boleh. Dia kata saya tak jumpa pintu keluar pakcik. Tak jumpa pintu keluar. Macam mana tu? Sebenarnya perlindungan Allah je boleh lindungi harta kita. Tu sebab sekarang ni paling tidak, selemah-lemah iman orang Malaysia sekarang ni, doakanlah orang Palestin. Selemah-lemah iman, doalah, ya Allah kau pemudahkanlah, berikanlah kemenangan pada tentera Islam, ya Allah. Doa. Okey, jadi makna kata benda-benda haram jangan kita ambil. Tangan kita, perbuatan kita benda-benda baik. Bayangkanlah kalau kita pergi masjid, kita dah biasa melazimkan diri pergi masjid. Pagi ada seorang pakcik di Seremban, dia naik motor buruk je. Dalam bakul motor dia ada satu buku catatan dengan air botol air mineral tu. Dia daripada subuh sampai isyak kamu balik rumah. Setiap waktu dia akan pergi cek kuliah, naik motor dia. Umur dia dah 60 lebih kan, 70 lebih lah kot. Pakai serban dia pergi. Tu masjid dia pergi. Bayangkan. Tu saya tadi, tangan dia buat benda-benda yang baik. Kemudian yang keenamnya, pada langkah kakinya, dia tidak berjalan untuk maksiat, tapi hanya berjalan untuk taat kepada Allah, melangkah untuk taat kepada Allah, mencari keredaannya, bergaul dengan para ulama dan orang-orang soleh. Kalau daripada pagi memanglah melangkah tempat-tempat yang baik je. Pagi pergi sembahyang subuh Jumaat, kan? Kemudian kita Zuhur pula pergilah ni. Kemudian pergi pula majlis kena kahwin. Benda baik. Lepas tu petang kan pergi pula dengar ada kuliah ni ada kuliah asar pula, pergi kuliah asar. Malam tu ada ceramah perdana, pergi pula. Bayangkan in between Allah cabut nyawa kita. Maka kita meninggal ni orang tanya, ni macam mana boleh meninggal? Itulah dia baru balik dari masjid. Masjid wilayah. Macam contohlah. Masa bila dia meninggal, itulah dia baru nak pergi, tengah bersiap lagi masjid. Semua tu benda baik, nampak? Bukan cerita benda tak elok. Masa bila meninggal, baru balik karaoke sangat. Baru balik sangat tengah karaoke. Kita nampak benda tu biasa je kan, tapi sebenarnya ada kesan. Tu belum cerita lagi. Kita ajak anak-anak kita pergi sembahyang jemaah. Abang, besok kita solat subuh berjemaah. Anak tanya, apa isteri tu cakap dengan suami? Tiba-tiba je, kenapa ni? Bukan apa bang, tinggal arwah abah dengan arwah mak dulu, tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Elah. Mengalir pahala untuk maknya. Nampak tak?
Bang, besok kita karaoke nak. Kenapa lah? Arwah ni tak pernah tinggal karaoke. Petang Jumaat matilah. Banyak benda lain kau boleh tinggalkan. Kan? Contohlah. Bukan kata karaoke tu tak boleh langsung. Karaoke, family karaoke. Patutnya untuk family kau je. Bukan untuk family-family lain yang menderita gegenang telinganya mendengar apa yang kau nyanyikan. Kan? Macam itulah. Allah Akbar. Dia tidak melangkah untuk maksiat. Ya. Kata Syekh Ibrahim Adham. Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kamu nak buat maksiat, kamu jawab 5 soalan. Soalan pertama, kamu cari tempat yang mana Allah Ta'ala tak nampak kamu, buat maksiat situ. Mana datang semua tempat Allah nampak. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi, makan rezeki lain. Boleh? Mana ada? Ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah, cari muka bumi lain. Oh, ada satu tanah berbuka dekat segambut. Tak tahu siapa punya. Itu pun Allah punya. Akhirnya tak ada tempat pun. Keempat, waktu nak dicabut nyawa kau, minta tangguh. Malaikat maut datang. Aku nak cabut nyawa kamu, wahai manusia. Besoklah, malam ni dah hal. Kok boleh lah? Tak boleh. Yang kelima, waktu kamu nak dimasukkan ke dalam neraka, kamu minta penangguhan sebab kamu nak beramal dulu. Akhirnya jangankan 5, satu soalan pun tak boleh jawab. Kan? Jadi kesimpulan tu tak sah buat maksiat. Kan? Lagi satu lagi, nak buat maksiat ni kita tak tahu. Nak buat, kita tak tahu kita mati bila. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Ada satu hamba Allah ni, sepasang suami isteri jumpa saya kat Wangsa Maju. Masa tu saya baru-baru lagi lah Samsul Bat ni, bawa nama Samsul Bat. Masa tu dia datang, ya Allah, saya berhajat sangat nak jumpa, bawa hajat anak saya nak jumpa. Oh ya ke? Anaknya mana? Anak saya dah meninggal. Oh ya ke? Anak meninggal. Kenapa? Anak saya meninggal dalam tidur. Ya Allah, berapa umurnya? 11 tahun. Tiap-tiap malam tak pernah miss tengok video Samsul Bat. Tapi bukan itu sebab kematian dia. Kau jangan bawa pula cerita macam tu. Kau nak mati, kau tengoklah video dia Samsul Bat tu. Bukan. Tapi maknanya dia setiap malam dia tengok video majlis. Mungkin ada ustaz-ustaz lain pun dia tengok lah kot. Saya tak tahu. Tapi macam tu lah cerita dia. Mana kita tahu kan, tengah tidur meninggal. Yang di Gaza ni lagi pula, baby-baby yang baru berapa bulan dalam dakapan mak dia. Budak tu dah siap ambil dah, tulis nama dekat badan dia supaya orang boleh cam mayat dia tu, tengok nama dia siapa. Dia tu. Kita ni ada name tag pun tak nak pakai. Dengan anak pula yang kerja yang sektor kerajaan tu, dia punya name tag macam nombor plate, besar betul. Daripada selekor simpang boleh nampak. Alah, dah tahu dah kan apa kan. Betul lah, tak adalah, saja je. Jadi melangkah ke tempat yang baik, melangkah tu kepada Allah, mencari keredaannya, dan bergaul ulama-ulama yang soleh. Pergilah ke tempat-tempat yang baik, pergi tempat yang ada manfaatnya. Pergi kenduri kahwin, bagus, pergi kenduri kahwin. Pergi kenduri tahlil, bagus, pergi. Tak masalah. Benda yang paling besar pahala kat kenduri tahlil ni, yang pertama zikir, yang kedua makan. Betul. Zikir, ingat Allah. Liman kana arjullaha wal mal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, ingat Allah banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Yang kedua, sedekah makan tuan rumah. Ada orang tulis, sebenarnya tahlil ni tak patut menyusahkan tuan rumah. Bukannya orang cekik dia suruh buat kenduri, dia yang nak buat. Dia nak sedekah, dia niat untuk arwah. Pergi je lah, makan, jangan kesian, tambah. Betul kan? Iya, macam malam ni ada makanan, ambil. Tapi jangan ambil hak orang, ambil kita je, satu je. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Macam tu lah. Ya, betul. Pergi kenduri ni ramai orang cakap dia sebenarnya zikir. Nak tahu zikir paling banyak tuan-tuan, pergi Negeri Sembilan. Siapa sedang Negeri Sembilan tahulah kenduri tahlil dia macam mana. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Ya, zikir kan pendek. Semua kan. Yang tarikat-tarikat di Negeri Sembilan kan ramai nak kat 11 Seremban tu.
Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala ya arhamar rahimin salimna wal muslimin ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya latif ya latif ya latif ya latif sampai hujung tu afdalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Lega-lega dah la ilaha illallah dah. Rupanya dia balonnya 1000 macam tu. La ilaha illallah la ilaha illallah. Itu dah penat tu seorang tu. Tak, sebenarnya kalau tak sebab tahlil tu lah. Kalau tak sebab tahlil, kat rumah belum tentu buat sendiri banyak. Kan? Ya, betul tu cakap tu. Yang benda baik. Tapi jangan sampai satu tahap mewajibkan. Itu je. Macam contoh kan malam nisfu Syakban. Kan orang nak baca Yasin, boleh. Tak ada masalah, bacalah. Cuma jangan mewajibkan saja. Nak baca Yasin 3 kali, bacalah. Sekali boleh tak? Boleh. Yasin surallah lazim, boleh. Berhentilah jadi orang pemalik tu. Kan? Ya, ada orang macam tu. Tu je mampu. Kan? Kalau nak baca satu Quran lagi bagus. Yang Nabi pesan malam tu hidupkan dengan amal ibadah. Nabi pesan. Kita nakkan zikir, bolehkan zikir. Kan? Buatlah mana yang kita boleh. Kan? Dan begitu juga yang ketujuh, terlihat pada ketaatannya. Dia menjadikan ketaatan yang semata-mata mencari keredaan Allah, takut daripada riak dan munafik. Barang siapa melakukan 7 perkara tersebut, maka dia termasuk dalam kategori orang-orang yang dikatakan oleh Allah SWT 7 perkara, termasuk ketaatan pada Allah dan Rasul. Taat pada Allah dan Rasul. Waktu semayang aja nak semayang, kan? Taat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan dah lah, jom semayang. Macam tu. Taat dia, kan? Ini kadang cabaran sekarang ni. Dulu yang saya tahu, drama bersambung ni drama Cina je. Pukul 6 Chow Yun Fat depan Lo Hong Pan teng teng teng. Dulu. Lepas tu pukul 6 sampai pukul 7. Sebab apa? Sebab tahu pukul 7 maghrib. Dia tak nak kacau tu maghrib, nanti orang tak tengok TV. Tiba-tiba drama Melayu pukul 7. Pukul 7 sampai pukul 8. Heran tak? Itu cabaran tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah tengok drama tu melastik ke hatimu. Macam tu tajuk dia, betul? Alain janani berlakon tu. Oh, tak tengok Allah masuk. Saya pun tak tengok orang share dalam TikTok. Pukul 7 Allahu Akbar. Alamak, drama lah pula. Syaitan pun bisik. Iklan nanti kang semaya. Dia pun tunggu iklan. Sekali iklan berlari masuk bilik air, ambil wuduk pun tak sempurna. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar bisikan lagi, macam dah habis je iklan tu. Langsung sampai maghrib 1 rakaat. Ataupun ni kita tengah bersiap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lelaki dia siap lagi masjid ni, Allahu Akbar, dah lambat dah ni. Relax setan cakap. Yang penting kau pergi, lambat tak apa. Kau pergi, orang lain tu langsung tak pergi. Betul juga. Kau lambat sampai pun tak apa, sebab yang penting orang nampak kau sampai. Oh, betul juga. Relax, dia pun start motor. Relax. Terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, semayang dah. Relax. Kau masuk rakaat kedua ketiga pun tak apa, orang tu langsung tak datang. Betul lah. Relax. Sampai kat parking masjid, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam. Tak apa, kau masukkan, kau salam dengan semua orang. Dia bukan tahu pun kau tak semayang, langsung tak semayang sudah. Contoh kan. Jaga. Itu dia kena bisikan-bisikan yang mengelirukan. Benar. Yang paling banyak sekali dia kat rumah orang Islam ni, pasangan yang berumah tangga, ada satu jin yang jahat ni. Dia memang nak kacau rumah tangga kerja. Keluar je suami daripada rumah, mula dia bisik kat isteri, "Tak, ya tidak pergi kerja. Kau
percaya sangat. Hello bang, kat na. Kau buta tak nampak aku pergi kerja tadi. Dia melaga-laga kan. Wangi semacam lelaki pun, handsome semacam, tak pernah ada handsome macam ni. Tiba-tiba lah dia pakai baju kurta ni. Contoh lah kan. Contoh ada je benda. Kan? Kuat. Taat pada Allah dan Rasul, benda ni kita elakkan. Syaitan kan disebut syaitan dan iblis, apa dia kata? Dalam khutbah takhir Nabi kan kata, dia berputus asa, mereka mungkin berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, namun tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Tu dia tak suruh kita keluar Islam. Dia hasut kita. Tu sebab kita tengok kan perbuatan ni. Kalau tengok, saya pernah bagi talk tentang tajuk pengurusan emosi kan. Kita tengok yang kes-kes dera budak taska. Mana tu? Dia orang semua ada CJ kelayakan untuk buka taska tu, dengan kelayakan profesional tertentu. Mati budak tu tangan dia. OKU tu dia dera. Wah, kau tahu level kau fikir tu tak berbeza dengan dia. Macam mana kau buat macam tu? Tu yang kes bunuh. Yang bunuh budak perempuan yang pregnant tu, dia tikamnya, dia belahnya perut, keluarkan janin, bakar, besok datang bakar lagi. Macam mana tu? Sebab tu hasutan tu tadi. Bila kurangnya ketaatan pada Allah dan Rasul, benda tu senang masuk. Dalam solat, mana tak kacau kita kan? Allahu Akbar, masa tu jumpa barang hilang. Allahu Akbar, lah atas meja punya, nampak, dia boleh nampak image dekat mana hilang. Yang menjahit pula, Allah lah lupa jahit tepi. Yang seorang, Allahu Akbar, Samsul debat tu malam ni kan, malam esok lupa lah. Semayang subuh pagi tadi dah fikir dah kan. Lepas tu dalam semayang tu berayau betul, semua jalan. Nak kongsi, nak pergi tengok Samsul debat ni, nak share dengan siapa, nak naik kereta dengan siapa. Aku memang malah nak drive, lepas tu malah nak isi minyak. Tu ada orang yang rajin tumpang kereta orang ni, time isi minyak dia tidur. Beria tidur belakang tu. Alah, isi minyak ke debu petrol ni? Lu buat terlupa. Contoh lah. Tak ada masalah pun kan. Share. Contoh. Saya ni memang imajinasi saya kuat sikit. Kan? Macam tu lah. Jadi, mana kata, barang siapa melakukan 7 perkara tersebut, 7 perkara tanda takut pada Allah tadi, maka dia akan termasuk dalam kategori orang yang dikatakan oleh Allah SWT, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang takwa dalam kebun-kebun dan mata air syurga. Surah Al-Hijr ayat yang ke-45. Seolah-olah Allah mengatakan sesungguhnya pada hari kiamat mereka selamat daripada api neraka. Kan? Barang siapa yang dapat membebaskan dirinya daripada neraka dan masuk ke dalam syurga, sesungguhnya adalah golongan yang beruntung. Sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Allah Ta'ala beritahu kan dalam Quran. Jadi makna kata kesenangan memperdayakan dunia ni. Hati-hatilah. Seolah-olah mengatakan kepada hari kiamat mereka selamat api neraka, dan seharusnya seorang mukmin harus berada di antara rasa takut dan berharap. Dia harus mengharapkan rahmat Allah, tidak putus asa mengharapkan. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah, janganlah engkau berputus asa terhadap rahmat Allah, surah Asy-Syura ayat yang ke-28. Dan begitu juga Allah beritahu dalam satu hadis qudsi, Allah beritahu, sungguhnya aku tidak menggunakan 2 ketakutan dan 2 keamanan, tapi sebaliknya aku memberikan 1 ketakutan dan 1 keamanan, yakni siapa yang takut dariku di dunia akan ku amankan dia di akhirat, dan barang siapa yang aman dariku di dunia akan ku takutkan dia di akhirat. Maknanya jaga, atas dunia ni kena jaga. Allah akan sediakan yang terbaik untuk kita. Itu sebabnya dunia ini, Nabi pernah sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa tu penjara? Tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Penjara. Atas dunia ni nak makan ni tak boleh, cakap ni tak boleh, buat tu tak boleh. Banyaknya. Dan kebebasan sebenar seorang mukmin, kata Nabi, adalah kematian. Mati pun bebas, dah tak ada paturan dah. Kita yang diaturkan oleh manusia. Dah mati, tak buat macam mana lagi? Kan? Dia harus sentiasa menyembah kepada Allah, menghentikan perbuatan buruk serta bertaubat kepada Allah. Dalam satu hikayat, pada satu hari Nabi Daud duduk di tempat peribadatannya. Tiba-tiba dia melihat ulat merah, maka dalam hati dia berkata, apalah kiranya kehendak Allah pada ulat ini. Dia soalan petikai, apa benda lah, kenapalah Allah ciptakan ulat ni. Kemudian maka dengan izin Allah, ulat itu dapat berbicara seraya berkata,
Wahai Nabi Allah, di siang hari Tuhanku mengilhamkan agar aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Sedangkan di malam hari Tuhan mengilhamkanku agar membaca Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi wala alihi wasahbihi wasallam 1000 kali. Lalu apakah yang kau baca hingga aku ingin mengambil faedah daripadamu? Wah, dia sama balik Nabi Daud. Aku Allah Ta'ala perintahkan baca ni. Aku ni, kau apa yang kau baca? Kan? Kau nak cerita apa? Kau nak bandingkan, kau nak pertikaikan kewujudan Allah Ta'ala, wujudkan aku ni, lahirkan aku ni, ciptakan aku. Maka Nabi Daud AS amat menyesal menghina pada ulat itu dan merasa takut pada Allah, lalu dia bertaubat dan bertawakal kepadanya. Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam tatkala mengingatkan kesalahannya, merasa amat sedih dan risau hatinya. Kemudian Allah mengutuskan Jibril alaihissalam datang kepadanya lalu berkata, Allah kirim salam kepada engkau, dan berkata, adakah engkau melihat seorang takut kepada kekasihnya? Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, jika aku ingat akan kesalahanku dan memikirkan sesaannya. Ini sebenarnya Nabi Ibrahim menjawab ni. Jika aku ingat akan kesalahanku dan memikirkan sesaannya, maka lupalah bahawa aku kekasihnya. Demikianlah akan keadaan para nabi, wali, orang soleh dan orang-orang yang berzuhud. Ingat Allah ni kekasih, sayanglah, sukalah. Tapi bila mengenangkan dosa ni, maka dia takutlah kepada Allah. Kan sesaan yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita ni dahsyat. Itu sebabnya Nabi dah pergi ke masa peristiwa Isra wal Mi'raj kan. Isra wal Mi'raj, Nabi diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian naik pula ke langit kan, sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi naik ke atas, Nabi dapat lihat peristiwa-peristiwa pelik, soalan-soalan bocor. Orang tak semayang macam mana, orang yang berzina macam mana, orang yang buat ni macam mana, orang yang makan riba macam mana, orang makan harta anak yatim macam mana. Semua Nabi nampak soalan bocor. Kita dah dapat pula soalan bocor tu melalui perkongsian kisah-kisah tu kan. Jadi bila kita dah tahu, macam manalah kita fikir agaknya, takutlah kita agaknya. Bayangkan Nabi kan nampak seorang perempuan tua bongkok 3 tahan Nabi. Nabi tak mempedulikannya. Kata Jibril, itulah dunia, dah tua sangat dah. Dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dunia dah tua. Bayangkan zaman kita ni lebih lagi. Tandanya banyak betul. Fenomena akhir zaman, rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Teman di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin berkurangan. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Ilmu makin tinggi, adab semakin rendah. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Ya, sekarang tu zaman dia. Ya, tu sebabnya dunia ni pelik-pelik lah kan. Kita tengok benda pelik-pelik, orang boleh tunjuk apa, yang seorang tu pula dia tunjuk imej Islam, lepas tu berjoget beria buat konten, siap bernikab lagi. Ya, tunjuk macam mana dia menimbulkan fitnah pada agama. Ada orang macam ni, macam-macam lah ya. Jadi apa-apa pun takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan yakinlah walaupun dosa kita ni seluas lautan, tetapi keampunan pada Allah ni seluruh alam Allah boleh bagikan kat kita. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau kita tengok surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah Ta'ala beritahu apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Allah Ta'ala beritahu apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang asrafu ala anfusihim, melampaui batas atas diri mereka sendiri. Kita lah ni melampau-lampau. Benda-benda yang buruk kita buat tu bukan sikit-sikit, teruk betul. Kita pun tak terfikir. Wahai hamba-hamba melampaui batas. Macam-macam dosa kita buat. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwa ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sangka baik dengan Allah. Ni aku ni datang majlis ilmu ni, dapat tak pahala Allah bagi kat aku? Macam tak dapat ya? Memang tak dapat. Sebab dah cakap macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi pahala untuk usaha aku yang sikit ni. Allah bagi.
pemudahkanlah urusan aku ya Allah. Allah bagi. Macam kita lah nak doakan anak kan. Kita doakan anak tapi tak yakin. Tidak doa ni. Boleh ke ni? Kan? Kita ambil beras kan. Yang paling baik contoh macam anak-anak kita nak bagi anak kita kan, nak ambil peksa lah, degil ke apa semua, masuk dalam bilik anak kita, buat salat hajat dalam bilik anak kita. Orang perempuan, kekuatan cari buku tu, kekuatan doa seorang ibu. Seorang ayah tak ada buku. Sebab ayah ni kekuatan dia adalah menyuruh isterinya buat benda tu. Macam tu kan. Seorang ibu ni doa dia sebab dia melahirkan anak tu kan. Masuk dalam bilik anak 3/4 malam, kita pun baca, kita pun sembah salat hajat. Lepas tu kita doa, ya Allah, anak-anakku ini ya Allah. Sambil tengok anak, keliling anak, ramai waktu anak. Jadi kalau mereka anak-anak yang soleh-solehah, ya Allah, aku sayangkan mereka ya Allah. Cinta kan? Maafkan dia, anak-anak kita, bukakan hati anak kita. Satu lagi yakin, doa tu yakin. Basuh beras ikut arah tawaf. Maknanya lawan jam. Kan? Doa dia senang je. Lepas selawat 3 kali, baca Fatihah sambil-sambil gitu. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini ya Allah, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Senang ya? Untuk anak tu, untuk anak mak mentua saya tak pernah cuba lagi. Kalau nak cuba buatlah. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anak mak mentua aku ya Allah. Laki kau lah, tak faham lah dan. Tapi jangan salah doa ya. Jangan tertinggal hati tu pula. Kau lembutkanlah laki aku ya Allah. Hati dah tertinggal lah. Kau lembutkanlah laki aku ya Allah. Kau lembutkanlah laki aku. Balik patah-patah tangan kawan tu. Assalamualaikum. Berapa hal pula laki aku ni. Ambil beras. Doa balik semula dia. Ya. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya? Tak payah tanya lah. Dan aku 11 lah. Kejap. Ambil gambar dah 11.30. Ya, jadi macam mana pun ini sebagai kuliah permulaan. Siapa yang nak buku nanti boleh tanya dengan penganjur, dan dia kata dia dah order. InsyaAllah kitab ni dia senang. Yang bagus kitab ni kalau kita baca sendiri pun kita rasa happy, tenang. Sebab dia tak tebal pun. Dia punya siap satu bab tu. Ni dah habis dah satu bab lah. Kan? Tak sangka. Maknanya kalau dengan habis satu bab dah tak banyak dah. Kita tinggal lagi 110 bab je lagi ya? Macam tu. Jadi insyaAllah ya? Mudah-mudahan dipermudahkan urusan untuk next class ya? InsyaAllah. Kalau boleh, kalau ada stage yang tinggi sikit ya. Bapak kalau tidak memang berdirilah. Tak apalah, mudah-mudahan kedua tangan kan, takut pada Allah. Usaha kita tu kita buat mudah-mudahan yang terbaik. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak dicaci, jangan. Dan begitu juga cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok budi ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak usrah suci menyemput rasa nak junjung.